Okay, first of all, Bahau. Okay, Malaysia. Hai. Okay, yang menonton secara live. Okay, first of all, saya ingin meminjam tepukan anda semua. Yang duduk kat rumah, yang menonton live pun anda boleh bagi tepukan. Sebab hari ni kita tepuk untuk orang lain. Okay, nanti suatu hari orang tepuk untuk kita. Kan? So kita kena buat benda tu dengan ikhlas. Okay, so bagi tepukan kepada MC yang tiap saya sungguh luar biasa tadi. Tepukan untuk Akmal kita. Bagi tepukan. Bakal jutawan. Okay, Akmal cakap apa tadi? Bakal jutawan PP. Kita dalam pemulihan. Okay, tahniah dan syukur, thank you kepada pihak Elken Global kerana menyediakan fasilitas, okay, fasiliti yang sangat unik, menarik untuk kita. Okay, minggu depan kita ada lagi meeting macam ni. Kita make sure semua network kita, tim kita penuhkan kursi-kursi yang ada kat belakang tu. Boleh tak? Okay, bagi tepukan untuk anda semua kerana first, okay, meeting ni anda menjadi orang yang pertama. Okay, bagi saya, orang yang pertama, dia ambil peluang ni, okay, dan dia ingat sejarah ni menjadi titik tolak dia yang dia akan ingat sampai bila-bila. Dalam during PKPP, dia menghadiri meeting yang pertama, dan disebabkan meeting yang pertama inilah dia membina kuasa kepercayaan untuk membawa diri dia sebagai seorang jutawan di pentas di platform Elken Global suatu hari nanti. Bagi tepukan kepada anda semua. Okay, so first of all, saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, kepada yang menonton juga, okay, mungkin ada yang belum kenal saya, siapa saya, betul tak? Tadi anda dah tengok, dah saksikan video perjalanan kisah kejayaan saya, betul tak? So anda rasa macam mana bila anda tengok video tadi? Semangat ke? Semangat kat sini je ke? Balik nanti lemah balik, lembik balik. Sebab dia ada related dengan kuasa kepercayaan topik saya hari ni. Sebab kepercayaan adalah kekuatan. Okey, sebab tu beza orang berjaya dengan tak berjaya ni. Okey, beza orang berjaya dan tak berjaya adalah tahap dia kat bahagian kekuatan tu. Bukan bahagian kepercayaan. Sebab percaya, semua orang percaya. Semua orang percaya. Kalau you tak percaya, hari ni you tak datang dekat dewan ni. Betul tak? Sebab apa you percaya? Sebab you percaya dengan orang yang bawa anda malam ni. Orang yang tiap program malam ni kepada anda. Sebab tu anda datang, betul tak? Okey, tapi belum tentu kepercayaan yang anda pegang tadi, yang anda percaya tadi, begitu kuat yang boleh pandu anda, bawa anda ke arah kejayaan yang lain yang lebih besar. Okey, macam stres je ni. Aku ni baru nak panas enjin ni. Baru nak panas enjin ni. Sebab topik ni memang best. Sebab dan membezakan orang berjaya dengan tak berjaya adalah di platform Elken. Sebab sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Okey, tanpa platform Elken ni yang sangat hebat ni, okey, saya bukan siapa-siapa sebelum ni. Saya adalah seorang pengusaha salon yang biasa-biasa, dan saya bukan seorang graduan. Okey, saya bukan seorang yang orang berpemau starting Kuala Lumpur macam lahir di KL ni. KL ni memang tempat saya. Tak, saya daripada out KL. Orang kampung. Okey, seorang yang tiada pendidikan yang tinggi, bukan ijazah, bukan degree, bukan. Saya tak ada apa-apa. Tapi hari ini disebabkan kepercayaan dan dorong dengan kekuatan itulah saya berjaya. Okey, syukur alhamdulillah. Okey, di platform ini dengan peluang ini berjaya mencapai income pertama juta saya, 1 juta yang pertama hanya mengambil masa 24 bulan di platform Elken Global. Income. Okey, dan bila saya sebut pasal income, alhamdulillah, orang cakap biasanya buat bisnes multi level marketing, buat bisnes networking ni biasanya dapat income sekali, 2 kali je. Tak kekal lama. Okey, lepas tu tinggal sejarah. Sebab apa? Yang tinggal sejarah tu sebab apa tau? Kepercayaan dia tak kuat. Nampak tak? Dia dah buat dah apa yang dia buat, tapi disebabkan kekuatan tu dia mula tak kuat, dia lemah lembik macam tu. Okey, jadi sebab dia tak boleh ulang dia punya sejarah tu. Dia tak boleh ulang dan tak boleh ulang. Okey, kebetulan hari ni mana Abang Syarul, tak apalah saya ceritalah dengan korang, kan. Abang Syarul dia pergi terlepas share EA form aku kat dalam group. Income yang terbaru lah tu. Tapi tak apa, alhamdulillah, sebab income tu sangat besar. Nampak tak? Sorry, saya tak share with you all, tapi orang yang dah terlepas tu dia save kot, aku rasa. Okay, so saya kenalkan diri saya. Nama saya Arisha binti Osman. Okay, saya berada di platform ini since 2011. Hari ini 2020, means dah berapa tahun? 9 tahun. Aku dah ingat aku dah 10 tahun. Okay, masih muda. Okay, umur saya masih Gen Y, 23 tahun. Okay, 23 tahun. Macam 23 tahun? Okay, umur saya dah 43 tahun hari ini. Okay, mengaku.
Alright, so thank you sekali lagi kepada platform. Okay, di mana hari ni kalau orang cakap dengan kita, oh kita datang dekat platform bisnes tempat macam ni, kan kita buat apa? Jual barang, orang cakap, betul tak? Jual barang, jual apa lagi? Jual peluang, okay, jual produk, cari orang. Okay, tak, bagi saya dekat platform Elkon Global ini adalah tempat untuk kita merealisasikan impian kita. Ada tak impian? Ada. Okay, jadi sebenarnya kita jual apa? Kita jual impian. Tepukan kepada platform Elkon Global, okay, yang telah merealisasikan ramai impian-impian orang. Okay, dan seterusnya terima kasih kepada Satu Semangat, okay, yang mana kita semua, iaitu semangat angsa laut yang mungkin anda tak jumpa di mana-mana sebelum ini, walaupun di tempat kerja anda sendiri, ataupun mungkin ada semangat dekat tempat kerja anda yang selalu mendorong, naiklah pangkat, bagilah income kau besar. Ada tak kat tempat kerja? Tak ada. Kat sini kita memang dah pupuk, dah didik semangat tu, semangat bekerjasama, berpasukan supaya kita nak semua orang berjaya. Okey, tepukan kepada semangat angsa laut. Okey, dan seterusnya saya ingin meminjam tepukan dan terima kasih kepada barisan mentor saya, okey, barisan upline saya, okey, yang telah membesarkan saya, mendidik saya, menyuntik semangat, memberi dorongan. Okey, penting tak semangat dan dorongan? Penting. Ada orang pula duk push kita, okey, duk push kita, duk tolak kita, duk cakap kita boleh, okey, selesaikan masalah kita. Selesaikan masalah yang berkenaan dengan bisnes lah. Jangan pula kita ambil kesempatan selesaikan masalah-masalah yang tak sepatutnya kita suruh upline kita selesaikan. Betul tak? Jadi saya menggunakan landasan tu dengan betul. Okey, saya gunakan landasan, menggunakan hikmat upline dengan cara yang betul, akhirnya saya boleh kekal berjaya. Alhamdulillah. Okey, dan saya ingin terima kasih kepada yang ada di sini, yang datang daripada Melaka, ada kat belakang sepasang suami isteri, KL Yong dan Sheila Wong. Bagi tepukan kepada upline saya. Okey, dan upline yang memfollow up saya. Okey, follow up pun penting tau. Sebab saya ni ada kat atas pentas hari ni, berdiri di depan anda semua, okey, di depan live ni, okey, yang sedang menonton saya. Saya lahir di sini adalah hasil daripada follow up. Kalau upline tak sabar follow up saya selama hampir 1 tahun, mungkin saya belum boleh mengubah kehidupan saya hari ini. Disebabkan follow up beliau lah, okey, dan bimbingan beliau lah, saya berjaya di platform Elkon Global. Tepukan kepada 3 Star Diamond Hatta Rashida. Mana dia? Ada kat sini. Okey. Dan seterusnya kepada 2 Star President Francis Chia dan Tambi Singh. Bagi tepukan kepada mereka berdua. So impian saya sebenarnya, bila dia cakap pasal impian tu kan, okey, saya nak cerita pasal saya baru sempat dinner dengan dia 2 hari lepas. Okey, kami dinner. Walaupun penjarakan sosial, makan dekat restoran tu. Nak dengar cerita tak ni? Nak. Okey, dapat makan, dapat duduk dengan orang berjaya ni. Walaupun 1 jam lah, saya dapat duduk 1 jam sebab kita makan, kita dinner pukul 6 petang. Okey, so sebenarnya bila anda tengok kepada fizikal dia, saya rasa dia kurang fasih berbahasa Melayu. Kurang fasih berbahasa Malaysia, bahasa Melayu. Sepasang suami isteri ni, okey, 2 orang ni. Lepas tu kan, dia sebenarnya dia adalah seorang driver lori je. Okey, 30 tahun lepas, driver lori, okey, yang menjadi jutawan, dan hari ini semua rangkaian ada ratusan ribu di bawah jaringan beliau. Kerana apa? Kerana kuasa kepercayaan. Sebenarnya kalau dia ukur pada kelebihan dia tak lebih apa-apa pun, dia tak fasih pun berbahasa kita. Nampak tak? Okey, dan dia seorang driver lori. Dan tapi disebabkan pengalaman beliau 30 tahun dalam dunia industri multi level marketing, yang mana Elkon dia baru 25 tahun, 5 tahun lagi adalah pengalaman di multi level yang lain. Faham tak maksud saya? Jadi dia gunakan pengalaman itu sebaik-baiknya dan dia jadi orang paling berjaya di Malaysia dalam industri MLM hari ini. Francis Chia. Okey, dan dia mempunyai ratusan aset dalam dan luar negara hasil daripada perniagaan multi level marketing. Hebat tak hebat? Sebab apa? Sebab kepercayaan. Saya meremang kalau boleh saya sebut macam tu. So maksudnya hari ni dia tak payah kerja setahun, 2 tahun pun passive income tu boleh makan sampai anak cucu cicit piut-piut. Sebab hari ni saya bagi tahu kenapa saya cakap benda ni, sebab hari ni mungkin ada orang yang terkesan dengan PKP. Betul tak? Ada tak kat luar sana? Ada orang kena impact tau. Okey, kita mungkin kena tapi sikit, tak banyak. Tapi ada orang yang teruk gila. Jadi kita tak nak duduk dalam golongan yang kena macam tu sebab kita tak buat persediaan. Okey, jadi tepukan kepada
Mr. Francisca Tambising. Okey? Lokak dan Tambising. Bukan untuk mereka berdua. Okey. Dan seterusnya, kepada insan ni ada kat belakang. Abang besar. Okey? Suami yang tersayang. Okey? Seorang yang sebenarnya, saya rasa kalau nak ikutkan, dia ni besar. Tapi saya tak tahulah dia ni tak ada keyakinan diri kot, saya rasa. Okey, dulu jangan cakap sekarang. Sekarang kau cakap apa, sign terus. Kalau dia keluar, sebab potensi dia hanya boleh bercakap dengan kamera sahaja. Sebab dulu nama dia adalah Shy Guy. Apa-apa pun dia punya ni Shy Guy. Shy Guy. Password dia Shy Guy. Sekarang saya tak jumpa lagi perkataan Shy Guy. Okey, itu dia yang saya kenal 10 tahun lepas. Okey, semasa dia menjadi seorang cameraman di satu syarikat penyiaran Asia. Okey, tapi saya tak sangka hari ini beliau sebenarnya adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat hebat. Okey, yang pandai kontrol emosi dia di mana saja. Dia boleh masak, dia boleh apa semua, berkebun, tanam pokok, semua dia boleh. Okey. Bina rangkaian, jadi pemimpin, jadi speaker, semua dia boleh. Sebab apa? Sebab kepercayaan menjadi kekuatan tadi. Itu sangat-sangat luar biasa. Okey, jadi tepukan kepada abang besar. Okey. Presiden Syarul Shah bin Johan. Tepukan untuk dia. Sebenarnya dia tak sihat, bukan demam. Okey, bukan demam. Saya cakap kalau demam tak boleh datang pula. Okey, tapi sebab malam ni adalah first meeting kita, jom kita pergi juga. Kan? Jom pergi sama. So hari ni dia bersama dengan saya. Tepukan sekali lagi untuk Presiden Syarul Shah bin Johan. Baru nak masuk topik. Okey, so kepercayaan adalah satu kekuatan. Nak sebut ni. Okey, so hari ni saya nak tanya anda. Saya nak tanya anda semua. Hari ni dalam beg anda, dalam poket anda ada RM20. Ada RM20. So ada dua orang datang kepada anda. Seorang kawan baik anda. Kawan datang. Okey, kawan. Tak kisahlah, bukan kawan baik, kawan. Okey, kawan datang. Kawan datang nak pinjam duit. Lepas tu seorang lagi sepupu datang nak pinjam duit RM10. So, anda ada RM20 je ni. Kalau anda bagi 20 tu, anda tak ada apa-apa, betul tak? Anda boleh bagi RM10 je. Betul tak? Anda boleh bagi RM10 sahaja sekarang. So, dua orang tadi, anda pilih siapa? Kawan atau sepupu anda? Sepupu. Siapa pilih sepupu? Cuba angkat tangan. Saya. Siapa pilih kawan? Dua tak payah. Tak boleh, kena tolong. Kena tolong. Satu, RM10 dia ada. You nak bagi kat siapa? Nak bagi kat kawan ke nak bagi kat sepupu? Sepupu. Bagi dua orang sekali, lepas tu sendiri tak ada apa-apa. Maksudnya kepercayaan anda sangat kuat. Okeylah, tak apalah, saya letak banyak sikit lah. RM10 tu sikit sangat kan. Okey, ada dua orang nak pinjam. Dia nak pinjam duit RM1,000. Sekarang tengah PKP, nak bayar beli susu anak. Aku letak RM10. Korang rasa sikit kan? So, kalau saya pun boleh RM20 boleh cari tempat lain, betul tak? Bagi je lah kan. Okey, tak apa, saya letak lebih sikit. Saya letak RM1,000. RM1,000. Sekarang sepupu telefon nak pinjam RM1,000. Kawan pun telefon. Dia tak ada sebab PKP jarak. Okey, dia telefon je. Okey, anda nak bagi kat siapa RM1,000 tadi? Nak bagi kat kawan ke nak bagi kat sepupu? Kenapa anda nak bagi kat sepupu? Sebab apa? Kat situlah mempengaruhi tahap kepercayaan anda. Betul tak? Sebab sepupu anda senang nak cari dia. Balik kampung raya jumpa. Betul tak? Sebab tu anda berani bagi RM1,000 kat dia, betul tak? Kawan anda ni tak tahu, huyuk tukar nombor telefon, hilang tak tahu, tak dapat dikesan. Hilang dia berada. Betul tak? Benda itulah yang mempengaruhi apa yang kita buat. Okey, so itu pasal duit. Okey, kita cerita pasal lain. Ibu bapa kita, parents kita, dia pilih jodoh untuk kita. Mak ayah kita pilih jodoh untuk kita. Kita ada boyfriend kita. Kita nak kahwin dengan pilihan parents kita atau kita nak pilihan kita yang kita dah bercinta? Ini soalan mahu je. Kau nak pilih yang mana satu? Aku tanya. Saya bercinta dengan Abang Syarul sebelum kami kahwin 8 tahun. Lama tau. Rasanya saya daripada belasan tahun tu saya bercinta. Shy guy. Okay. 8 tahun. Lepas tu ada pilihan keluarga. Kau nak pilih orang yang kau bercinta 8 tahun ni ke ataupun kau nak pilihan keluarga tadi? Weh, perempuan lah. Lelaki kahwin 2 pula. Perempuan. Nak pilih yang mana? Ya, kita pilih lah. Sebab apa? Kepercayaan adalah kekuatan. Sebab tu jangan pelik kenapa ada orang sanggup pergi lari sampai mana-mana kahwin. Betul tak? Dia berusaha. Sebab apa? Kuatnya kepercayaan dia pada pasangan dia yang boleh bahagiakan dia. Kononnya. Kau yang kata, okey? Kepercayaan dia tahu. Bila dia
tahun dia sanggup korbankan badan dia untuk beranak. Betul tak? Sebab tahap kepercayaan dia sangat kuat. Itulah dia kekuatan saya nak beritahu korang. Okey, dia penting ni topik ni. So, kita lakukan perkara yang kita percaya setiap hari. Hari ni kita solat sebab apa? Kita percaya Allah itu ada. Betul tak? Hari ni kita berdoa. Walaupun doa kita belum dimakbulkan, tapi kita tahu suatu hari pasti doa kita akan termakbul. Kita tetap berdoa. Betul tak? Sebab kepercayaan kita. Kita terus minta. Okey? Sebab apa? Tahap kepercayaan kita yang sangat kuat. Lagi, kita pergi kerja. Kita pergi kerja sebab apa? Kita percaya dengan syarikat kita mesti akan bayar gaji kita walaupun hari ni ada ramai orang gaji kena potong. Seriously? Betul tak? Hari ni kau pergi kerja, kau kena maki pun esok kau datang lagi sebab kau tahu walaupun kau maki kau akan dibayar. Tahap kepercayaan kita pada syarikat yang kita berkhidmat. Itulah yang kita buat. Apa yang kita buat itu dorongan, kekuatan. Sebab apa? Kau ingat apa? Nak bangun pagi, nak berus gigi 20 tahun dah memerlukan kekuatan untuk tolak badan kau pergi kerja balik tau. Nak lagi orang dah bercuti lama ni kan, duduk kat rumah best gila, boleh golek-golek, buat online, main bisnes online kan. Kau nak keluar balik bekerja, kau tanya Cikgu Fazura, dia kena tolak badan dia, pum, masuklah bilik air, kena air, mandi. Perlukan kekuatan tak? Perlu babe. Kalau tak ada benda tu, saya cakap, ya Allah, Kak Arisa ni dah jadi jutawan, dah tiba-tiba nak pergi tarik bag fitting, kau tahu tak, aku kena tolak badan aku sendiri. Bukan Abang Syarul tolong tolak, aku tolak badan aku. Malas pergi bilik air. Maksudnya dia perlukan kekuatan. Okey? So, apa lagi? Kita tidak akan melakukan perkara yang kita tidak percaya dengan sepenuh hati. Kalau kita tak percaya kita boleh dapat 1 juta, kita buat ala kadar aja. Kita tak akan buat dengan sepenuh hati. Ada orang pergi kahwin dengan suami dia tak ada hati. Masak pun ala kadar aja. Macam bising gila dekat dapur. Macam marah, kau ni nak masak untuk aku ke marah aku? Kan, sebab orang tua-tua dia pantang bunyi kuali kat dapur tau. Masak ke apa ke, basuh pinggan ke apa, dia macam marah orang cakap kan. Jadi kalau kita, orang kata bukan dengan sepenuh hati, maksudnya kepercayaan kita tadi belum cukup kuat. Okey, dia tak akan mendorong kita untuk capai apa yang kita nak. Apa hasil yang orang berjaya dapat. Sebab kita tengok hasil. Sebab untuk berjaya kita hanya tengok result, hasil. Apa kaitan dia? Kaitan dia adalah adakah kepercayaan kita tadi cukup kuat dan kita melakukan apa yang kita buat itu dengan sepenuh hati. Love what you do what you love. Sebab tu ada tengok orang yang berjaya, yang buat dengan sepenuh hati ni, sebenarnya dia tak kisah akan rejection. Dia tak kisah akan ada datang mana cabaran pun. Dia tak kisah. Dia boleh senyum dengan cabaran. Okey, dia tak kisah. Sebab apa? Dia lakukan dengan sepenuh hati dengan apa yang dia percaya. Itu maksudnya bila kita lakukan dengan sepenuh hati kita. So, oleh itu kita tidak boleh pasti bahawa kepercayaan ialah, oleh itu kita boleh pasti bahawa kepercayaan ialah satu kuasa gerak. Hanya orang yang percaya. Hari ini saya tanya, siapa percaya dia bakal dapat income 1 juta terkumpul dia yang pertama dekat platform Akan Global? Cuba angkat tangan. Ramai orang akan angkat tangan. Okey? Ramai orang akan angkat tangan. Tapi sebenarnya dia percaya kan? Tapi sebenarnya kuasa penggerak tu adalah tindakan dia. Tindakan itulah yang menentukan sama ada apa yang dia percaya tu, okey, betul ataupun tidak betul, ataupun dia buat main-main sepenuh hati atau tak sepenuh hati. Okey. So dia akan ada tindakan dekat situ. So kepercayaan mampu menjayakan seseorang ataupun menggagalkan seseorang. Sebab apa? Apa yang kita percaya tu akan boleh buat kita dapat hasil, ataupun apa yang kita percaya tu kita tak berhasil langsung, duduk di situ tanpa berbuat apa-apa. Tak bergerak dengan apa yang kita percaya. Saya bagi satu contoh. Okey, contoh dia apa Kak Risa? Biasanya orang akan cakap apa? Anda pernah dengar ekonomi Greece? Gawat. Ekonomi Greece teruk gila, betul tak? Hutang negara banyak Greece, betul tak? Sepatutnya kami terbang pergi Greece bulan 10 ni. Tetap orang pergi melancong kat Greece, pergi hantar duit kat Greece, nak pergi shopping kat Greece lah orang. Tapi sebab tak jadi pergi, akan bagi duit kat kami. Kami tak tahu lagi nak beli apa. Betul? Okey, kita dengar lama dah pasal Greece, betul tak? Okey. Cuma, I bagi tahu you, kegawatan di Greece, adakah menghentikan orang dia daripada membeli belah dan makan?
Adakah menghenti pelancong-pelancong untuk pergi berkunjung ke negara dia? Orang tetap berbelanja macam biasa. Betul tak? So hari ni kita dengar PKP, ramai orang terkesan. PKPP, ramai orang terkesan. Buang kerja, itu, ini. Okey, sampai saya, bila saya pergi sharing kat luar, ada orang cakap, adakah orang nak beli ni, barang ni mahal. Kak, saya tengok orang dekat Louis Vuitton beratur panjang kat hari Sabtu Ahad. Orang nak masuk, nak beli beg tangan harga RM10,000 ke atas. Sebab apa? Sebab orang yang ada ke tu, kepercayaan dia kat mana? Kepercayaan dia cakap apa? Sekarang gawat, orang berhenti membeli. Maksudnya orang semua hari ni, beras 10 kilo dah turun jadi 5 kilo. Kau rasa? Kalau anak 10 orang? 20 orang? Tak ada orang anak 20 bila ni. Production berhenti. Kalau anak 7 orang, 8 orang, adakah dia akan cut beras dia? Ataupun dia akan usaha lebih keras? Yes. Sebab hari ni Lau tak cakap dengan saya. Okey, ramai orang hari ni dia pergi bekerja, okey, dia pergi bekerja untuk survive, untuk meneruskan hidup. Jadi bila you datang buat bisnes, okey, saya petik ni dan saya share dengan anda. Bila anda datang buat bisnes, anda tak boleh buat bisnes untuk survive juga. Anda kena ada satu mindset. Apa itu mindset bila buat bisnes? Orang buat bisnes adalah untuk merealisasikan impian. Betul tak? Buat bisnes adalah untuk merealisasikan impian kita. Bukan buat bisnes untuk meneruskan hidup ataupun survive. Bukan. Sebab dia kerja pun dia ada survive dah. 10 tahun dah survive. Tapi bila datang buat bisnes, masih menggunakan mindset survive, you cannot win here. You can't win. You will lose. Okay? That's why kepercayaan anda pada apa yang anda buat tu sangat-sangat penting. Sebab tu saya always drive my mindset. Ramai orang akan beli, ramai orang akan join, ramai orang akan ambil peluang ni. Itu je mindset saya yang saya carry daripada dulu, kini dan selamanya. Dan akan sampai bila-bila. Sebab ada orang yang perlukan manfaat platform ni, manfaat perniagaan ni. Kita boleh tolong ramai orang, betul tak? Hari ni aku tak mampu tolong kau bagi duit RM10,000, tapi aku mampu offer kau peluang pendapatan yang memang terbukti daripada platform ni untuk kau menang dapat income RM10,000 di sini. Nampak tak? Okey? Dan penekanannya terletak pada paksi sama ada konsep kepercayaan anda adalah positif atau negatif. Ramai orang tidak sedar. Kadang-kadang artikel, apa yang dia baca dekat social media, sosmed, surat khabar itu adalah akan memberi kesan positif atau negatif. Maksudnya outcome dia terhadap benda tu. Berita tu dah negatif, dia pun negatif sekali. So outcome anda mesti positif walaupun berita itu adalah negatif. Sebab dia akan mempengaruhi tahap kepercayaan anda, mempengaruhi tahap kekuatan anda. Sebab bila anda dah tak kuat, tindakan anda akan slow. Dia dah macam goyang-goyang. Surat khabar cakap macam ni surat khabar. Sebab apa? Saya tak risau saya baca surat khabar ke, tengok paper ke, saya tak risau. Sebab apa? I always think positif. Sebab dia akan menghasilkan outcome yang menjadi kekuatan untuk kita bergerak ke depan. Bukan duduk kaku, beku, tak buat apa-apa ataupun undur diri kat belakang, patah balik. Yelah betul lah, susahlah buat bisnes ni sekarang. Orang semua susah. Orang dah tak belanja lagi. Di saat dia cakap orang dah tak belanja lagi, orang beli dengan aku tiap hari RM10,000, RM20,000. Orang hari ni sekarang susah lah, tak boleh lah. Orang nak keluar cash, orang berkira-kira apa semua. Tak ada beg, appointment minggu ni penuh, orang nak beli cash. Sebab apa? Kepercayaan tu negatif. Dia akan mendorong kepada action ataupun tindakan kita. Sebab itulah kita tengok apa yang membezakan orang yang boleh dengan orang yang tak boleh, orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya. Okey, dia punya positif atau negatif, dia punya outcome terhadap sesuatu perkara yang dapat. Sebab kita tak boleh elak. You ingat you tak boleh elak apa yang datang di depan nanti. Kita tak tahu lagi besok macam mana. Betul tak? Esok berita apa lagi, kita dengar kawan kita gosip apa lagi, kita tak akan boleh elak benda tu. Tapi macam mana kita letakkan the outcome kita di positif ataupun negatif. Mempercayai tidak memerlukan sebarang kemahiran you all. Okay? Dia tak perlu you ada degree, ada diploma, ada apa, tak perlu. Okay? Cuma memerlukan pertimbangan yang betul, yang rasional, yang logik. Betul tak? That's why kita sediakan sistem pendidikan macam ni untuk kita buka minda. Kita selalu tengok motivation, kita selalu tengok positif. Okay, kalau pergi YouTube channel ke, you pergi kat Facebook ke, you cuba elakkan benda-benda yang akan mengganggu kekuatan you, kepercayaan yang untuk bawa you jadi kuat. You cuba tengok benda yang boleh bawa you pergi depan, motivation.
Sebab saya suka tengok video motivation, sebab benda tu akan drive saya dan bagi saya satu inspirasi yang membuatkan saya lebih kuat dengan tindakan saya. Saya percaya dengan apa yang saya buat, dia bagi semangat. Okey? Okey, kepercayaan adalah sejenis sikap. Maksudnya sikap ni bukan sopan saja, bukan pertuturan yang lemah lembut, budi bicara yang baik. Okey, dia juga adalah sikap. Percaya ni pun adalah attitude yang perlu kita jaga. Okey? Khususnya kepercayaan kepada diri sendiri. Sebab ramai orang dia selalu cakap dia biasa je, dia tak boleh. Tapi bila datang Elkan, hebat je tawan. Orang cakap taklah. Ada tak? Sama datang tadi, awak hebat. Patut awak pun cakap, taklah saya tak hebat. Ada tak macam tu? Pernah tak cuba? Yang baru lah. Betul tak? Kalau hari ni orang cakap kita hebat, kita cakap apa? Amin. Betul tak? Kita mengaminkan. Sebab hari ni, nak tak kita balik kita cakap dekat anak kita kan? Kita cakap anak kita. Bila saya berada dekat pelakon Elkan ni dah 9 tahun, saya belajar dengan sistem pendidikan dia, saya selalu cakap anak saya hebat. Walaupun dia dapat apa kata? Keputusan yang biasa-biasa je ke, saya akan cakap hebat anak Umi. Hebat anak Umi. Sebab apa? Itu adalah doa. Itulah kepercayaan kita. Betul tak? So hari ni kita, ramai orang pula, dia sendiri yang menafikan kehebatan dia. Nampak tak? Okey? Tak adalah, tak boleh lah. Okey, kalau anda pergi Mak Saleh tau, pernah tengok Mak Saleh? Mak Saleh dia selalu outstanding tau. Dia selalu macam yakin boleh betul tak? Sebenarnya kita kena pupuk benda macam tu. Saya tak nafikan, saya tak salahkan. Sebab mungkin budaya nenek moyang kita yang dulu-dulu tu kan, dia memang jenis macam tu, orang kata low profile kan. Tapi sekarang tak boleh. In business kita tak boleh, kita mesti outstanding. Boleh tak? Boleh tak warga Elkan lepas ni? Boleh. Okay, saya boleh, saya hebat, saya luar biasa. Saya pasti boleh. Giant saya belum bangun je ni, nak bangun dah. Kita cakap macam tu, okey? Kepercayaan kepada diri sendiri itu adalah menentukan. Bukan sehebat mana upline kita ke, downline kita hebat ke, upline kita hebat ke, syarikat hebat. The most important is kita sendiri yang tahu kita tu hebat. Okey? So, kepercayaan juga sejenis pilihan. Kita boleh pilih, simple. You boleh pilih you nak percaya ke, boleh pilih you tak nak percaya. Tak nak percaya sudah. Sendiri pilih, bukan orang lain yang buat keputusan. Okey? So, kepercayaan adalah satu kuasa penggerak yang mampu mencipta kejayaan maupun kegagalan seseorang. Sebab kita percayalah kita bergerak. Sebab kita percayalah kita bertindak. Sebab kita percayalah kita bersabar. Betul, orang yang percaya dia bersabar. Sebab tu dia kahwin. Okey, dia kahwin dengan lelaki dia sebab dia percayalah dia sabar je. Sabar je. Lelaki aku lagi banyak sabar dengan aku. Kan dia akal dia ni sikit panjang, kita ni pendek akal, okey? Kan. Kepercayaan adalah satu kuasa penggerak yang mampu mencipta kejayaan maupun kegagalan. So kita tak naklah ending kita. Dia bukan kira macam mana kita bermula. Tu ayat dia datang lah. Okey, bukan macam mana soal macam mana kita mula. Kita mula teruk ke, kita mula 30 bibi ke, 60 bukan. Tapi macam mana ending kita, betul tak? Kita mesti nak sesuatu. Ending kita tu yang paling penting. Okey? Dan Elkan berjaya mencipta kisah kejayaan yang tidak terkira disebabkan Elkan mempunyai konsep kepercayaan yang betul. Sebab dia percayalah hari ini dia dah bertapak di Malaysia 25 tahun. Ingat senang ke? 25 tahun tu anak kau kahwin. Boleh kahwin lah kan? Dia dah tahap matang gila dah. Pengalaman dia dah selok belok. Dia punya jalan turap yang tak ada tol dulu semua dah bertol dah. Dia dah tebas semua lalang-lalang kiri kanan dah. 25 years. Okey, dan dia telah melahirkan 108 orang yang berinkam 1 juta di antara 36 bulan. Kau rasa? Siapa hari ni ada EA form dia 1 juta 1 tahun? Angkat tangan. Angkat tangan. Tak risau boleh angkat EA form 1 juta setahun kau? Nak? Ikutnya tak apa. Bayar income tax. Bayar je. Senang nanti nak beli rumah, nak beli aset. Sebab Lau tak pernah cakap dengan saya, bayar je. Menunjukkan kita ada income, betul tak? Dengar pula orang lain berhasil lagi. Okey? Elkan percaya mencipta kisah kejayaan tidak terkira. Anda tengok income terkumpul di orang. Anda rasa besar tak income macam ni sekarang ni PKPP? Kalau korang dapat mocek macam ni, percaya tak? Ini sebab percayalah. Saya ni kalau dulu orang tunjuk-tunjuk macam ni, dulu sebelum buat Elkan dah, saya tak percaya benda ni. Saya tak percaya, dia cetak je tu. Yelah tu, tambah-tambah tu. Iya je. Betul. Kat luar
Ada live ni kan? Dekat luar you all, ada ramai orang macam tu tau. Ya ke income macam ni? Nak income macam ni, kau minta EA form dia. Dia tunjuk semua income dia sekedebuk macam ni. Ada EA form dekat account. Sebab tu kita ISO. Kita bukan bisya-bisya. Okay, income kita real, genuine. 108 orang, okay, jutawan dilahirkan. Jutawan tu bermaksud income dia mesti ada 1 juta di antara 36 bulan collection. Baru you digelar jutawan kat sini. Okay, sangat-sangat luar biasa. So, disebabkan warga Elkan Global mempercayai dan mengamalkan budaya pendidikan sistem, kita ada sistem. Sistem ni tak boleh buat-buat. Hari ni ada sistem, besok tak ada sistem, tahun depan tak ada sistem, tak boleh. Kita dah mengemudi sistem selama 25 tahun. Dan dah diwarisi oleh kita semua hari ini, maka kita mampu terus mengemudi industri MLM ni secara profesional. Sebab tu kita ada topik sistem. Ada hari ni malam ni saya cerita pasal produk. Saya tak ada cerita pun, saya ada jual spender atas pentas. Baju dalam, ada siapa nampak baju dalam? Tak ada kan? Saya cerita pasal topik bagaimana untuk kita berjaya dan kekal berjaya dalam topik kepercayaan adalah kekuatan. So, apa yang you buat pun hari ni, kalau you hanya percaya saja tapi tidak menguatkan kepercayaan you dan membuat perkara itu dengan sepenuh hati, maka benda itu tidak akan berhasil untuk jangka waktu yang anda nak. Jangka waktu yang panjang sampai kita boleh wariskan bisnes kita ni. Sampai kita boleh lahirkan, boleh duplikasi kepada orang yang lain yang boleh mengemudi bisnes ni selepas ni. Selepas kita. Okay? Dan sistem berkata, percaya dahulu, memiliki kemudian. Dia tak cakap miliki dulu, percaya kemudian. Tak. Maksudnya orang tu mesti percaya dengan kekuatan dulu, barulah dia memiliki apa yang dia nak. Dia nak apa? Hari ni orang datang, saya cerita dalam bisnes kita. Kenapa kita datang buat bisnes ni? Sebab kita nak capai impian kita. Apa impian kita? Impian kita nak retire young, retire rich. Siapa hari ni young? Who is young? I'm young. Siapa nak retire rich? You boleh pilih nak pergi mana? Mana-mana saja. Kak Kodi dengan Abang Mak pergi Pulau Kapas. Berkapas-kapas di Pulau Kapas. Sebab apa? Dia ada kebebasan masa dan dia ada kebebasan keuangan. Betul tak? Sebab apa dia ada kebebasan masa? Orang hari Isnin pergi Panchkat, dia hari Isnin pergi Pulau Kapas. Kau rasa? Best tak live macam tu? Best. Itu nasib baik overseas tak buka gate tau. Kalau overseas buka gate, aku rasa dia tak pergi Pulau Kapas. Betul tak? Kalau Indonesia tak naik COVID dia sampai berapa, kami dah kat Bali kot. Sebab Bali murah je kot. Betul tak? Bukan mahal pun. Kita baru plan ni. Kita nak buat cuti-cuti dalam Malaysia. Jom, siapa nak join kita pergi dalam Malaysia. Kita pergi pulau-pulau dah. Kita ada duit apa? LRT. Oh, banyaknya belanja. Up to 25k korang. 25k hotel apa kau nak tidur? Kau pilih lah Hilton ke Hyatt ke, kan? Betul tak? Okay. So, percaya dulu, miliki kemudian. Tak lama pun you all. Tak lama pun. Tak lama maksud saya, kalau Kak Arista boleh collect dulu 1 juta dalam masa 24 bulan, siapa hari ni nak break record, dia collect 1 juta dalam masa 1 tahun. Siapa nak? Tak ada. Nampaknya macam tak ada orang nak. Tapi kepercayaan anda tadi tu kuat tak? Yang menjadi daya penggerak anda. Nampak tak? Nampak tak? Dalam ni topik ni. Okay? Tetapi apa yang harus kita percaya? Ini penting. Apa yang kita kena percaya? Percaya apa Kak Risa? Percaya apa? Apa dia? Okey, percaya kepada diri sendiri, mampu mencipta keajaiban yang belum pernah kita buat. Dalam adik-beradik kita, kalau saya lah, dalam adik-beradik saya paling korok tadi. Belajar tak pandai, tak masuk universiti. Dulu kalau beli kereta, beli kat kakak yang beli masuk universiti je. Saya tak ada. Saya naiklah teksi, naiklah bas mini. Tak ada. Kereta tak ada. Okey, sebab apa? Sebab masa tu bukan tak percaya diri sendiri. Umur lah, faktor umur lah, masih muda apa semua kan. Tapi sekarang kita dah dalam era dewasa ni, adakah kita percaya kepada diri sendiri kita? Macam kita tengok orang ni tak ada tangan, orang kata fizikal dia ni kekurangan, serba kekurangan, tapi sebab dia percaya pada diri dia sendiri, kaki tak ada, tangan tak ada, dia berada di atas pentas bagi motivation dekat seluruh dunia. Nampak tak? Nampak tak? Apa nama dia? Nick.
Okey, dan kita mampu mencipta keajaiban di platform khususnya Elken Global. Apa keajaiban yang anda nak cipta dalam diri anda? Apa? PKPP. Okey, Cikgu Fazura cipta keajaiban jadi 3-star director. Sebab apa? Boleh ke jadi 3-star director PKPP ni? Tak ada orang beli, tak ada orang beli. Tak ada orang nak join, tak ada. Orang nak beli yang murah-murah aja, orang tak nak. LV orang tak nak. Padahal dekat personal shopper berlampak orang ada LV, Gucci semua. Kak Kodi pergi shopping Versace. 8,000 ke 9,000. Dia tak nak pilih yang diskaun, dia nak pilih yang bayar tak ada diskaun. Kau ajar tak? Kau ajar. Okay, sorry warga-warga live. Okay. So, hari ni maksudnya kita sendiri yang tidam diri kita sebenarnya. Sebenarnya dalam diri kita ni, setiap kita ni ada kehebatan dan kuasa yang luar biasa yang you belum korek lagi. Belum cukir lagi. Giant kau belum bangun lagi. Betul Norin? Kau percaya tak? Kalau kau dapat Nick ni dengan Norin, siapa lebih banyak, lebih hebat dari segi fizikal dia? Nazri? Nick dengan kau, mana lagi hebat? Saya lagi Nazri, hebat. cakap tu Nazri boleh makan order banyak. Betul tak? So hari ni Allah pinjamkan usia pada kita, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik. Okey, dia bukan jadikan kita ni sahaja, betul tak? Kita ni ada berguna bukan untuk diri kita saja, kita berguna untuk keliling kita, masyarakat kita, parents kita, mak ayah kita, adik-beradik kita. Apa yang mampu kita buat? Cungkil keajaiban yang ada dalam diri kita ni yang boleh kita payung orang lain keliling kita. Bukan payung dengan bagi duit, tabur duit, tak, bukan. Faham tak maksud saya? Jadi ambil peluang yang ada dekat platform Elken Global ni untuk buat sepenuh hati, serius. Boleh tak serius sikit? Serius, sebab ini bukan bisnes main-main. Ini bisnes juta-juta, bilion-bilion. Bangunan yang kita duduk ni pun harga dia berapa puluh juta. Anda faham tak? Ini bukan bisnes main-main, saya cakap dengan you. Okey? Percaya kepada diri sendiri? Kalau kita sendiri tak percaya dengan diri sendiri, jangan harap orang lain nak percaya dengan kita. Jadi jangan tanya saya, Kak, kenapa orang tu tak nak buat bisnes dengan saya? Kenapa orang tu dah buat bisnes dengan saya, lepas tu dia hilang? Kenapa dia tak kekal dengan saya, Kak? Kak, kenapa, Kak? Kenapa dia dah... Kak, kenapa, Kak? Aku banyak jawab. Kak, kenapa, Kak? Kenapa? Akak je lah yang boleh buat bisnes yang Kak buat je lah. Saya tak nak buat dah. Sebab apa? Kepercayaan, tahap kepercayaan kau pada diri kau sendiri sebagai seorang yang hebat, leader yang luar biasa, pemimpin yang boleh memimpin orang lain, yang boleh bawa orang lain ke arah kejayaan itu belum cukup padu, belum cukup kuat. Tahap orang lain percaya atau diri kita itu tak penting. Yang penting kita percaya yang kita boleh buat dan melakukan benda tu. Seriously, I tell you. Okay? Boleh lah? Boleh kat situ? Percaya kepada Elken Global, mengubah kehidupan sepanjang hayat. Ada orang malu nak sebut Elken. Wah, bisa sampai Elken. Itu tahap kepercayaan juga. Dia akan mengurangkan semangat you untuk buat, nak pergi kejar 1 juta tu daripada income EA form statement Elken. Statement of Elken, hantar ke income tax. Terbentang Elken Global. Tapi di dalam perjuangan anda, tak nak cakap Elken, malu. Maaf cakap, bukan dalam ni, bukan dalam menonton ni. Yang luar lagi, yang tak menonton malam ni. Yang tak menonton, yang tak datang. Okay? Malulah cakap, boleh ke nak cakap buat bisnes Elken? Alah, ramai orang buat bisnes Elken tak jadi pun. Kan? Itu yang tak jadi. Sebab kepercayaan dia tak kuat sangat. Tapi yang jadi 180 juta orang tu kau tak nak tengok, no. Bangunan Elken yang berdiri 25 tahun aku boleh pijak-pijak ada ni, kau tak tengok. Aku tak ada pula datang tengah rabu parking cari bangunan. Tak ada bangunan. Tapi cakap buat bisnes apa Elken, malu. Duit nak, melancong nak. Tempek pula gambar pelancongan Elken dalam Facebook. Malu lagi. Tak malu. Faham tak? Tu maksudnya kau tak bersyukur, no. Macam mana Allah nak tambah lagi? Allah tak tambah lagi sebab kau tak bersyukur. Kasut aku ni Vinci je, aku beli pakai duit Elken, bonus masuk. Kod aku tempah 700, duit Elken bonus. Gelang emas aku beli ni duit Elken, bonus Elken bagi. Tapi aku tak nak bercakap aku buat bisnes Elken, malu.
tak macam tu saya? Kau rasa kepercayaan kau akan kuat ke akan menurun? Menurun. Orang ikut kau pun tak akan percaya. Betul tak? Seriously. Sebab Elkin dah berjaya hilangkan Sikris, Siptos, Muflis, Kak Arissa Sikris. Abang Syarul sila hubungi AKPK. Clear nama. Pakai duit mana? Elkin. Orang lain sanggup. Masih ada AKPK, masih Muflis, masih Sitos, masih tos. Padahal kalau dia tanamkan kepercayaan yang dia nampak risau orang lain, dia pun dah clear dah nama dia sekarang. Betul tak? No complain, no blame. Always say thank you. Thank you menunjukkan bukan kita nak memayung-mayung, nak bertampar-tampar untuk bos. Tak. Kita nak tunjukkan kesyukuran kita. Kita kena proud dengan rumah kita, bumbung kita, aircon, udara yang kita sedut sekarang. Betul tak? Ada siapa yang panas berpeluh sekarang? Tak. Duduk buat aircon, kuat aircon aku tahu. Okey. So, percaya kepada produk Elkin Global, pasti yang terbaik. Sebab apa? Tak baik, dia buang. Dia bawa yang baik-baik. 25 years dah. Always kita mesti buat apa yang kita guna, apa yang kita pakai, apa yang kita percaya. Betul tak? Kita akan share dengan sepenuh hati. Kita tak boleh separuh-separuh. Tahu separuh-separuh. Separuh-separuh, maksudnya income kau pun akan jadi separuh. Nanti. Trust me. Sebab kepercayaan kau tak kuat. Separuh je kau percaya pada produk Elkin. Memang tak jadi. Kita dah lah menipu orang satu. Betul tak? Padahal benda tu dah bagus. Tapi kepercayaan kita tak sepenuh hati. Okay? Jadi benda tu tak akan menjadi. Okay? Percaya kepada pelan pemasaran Elkin. Unik dan adil. Dia bukan kira orang datang awal, datang lambat. Unik dan adil maksudnya hari ni orang tu datang lambat pun kau boleh jadi jutawan. Itulah unik dia. Dulu kita dengar, jadi orang terawal. Pernah dengar tak? Burung awal. Burung awal untung. Tak, saya datang Elkin semasa tu tahun 2011. Elkin ditubuhkan 1995. Nombor keahlian saya bukan nombor keahlian yang awal 001. Tak. Okey? Saya masuk tahun 2011, 24 bulan lepas tu saya dapat capai jutawan. Dapat capai income 1 juta. Maksudnya saya masuk awal ke masuk lambat? Lambat. So, sistem pendidikan kita, ramai orang hari ni dia tahu infinity welcome bonus je. Yang bawah-bawah ni tahu tak? Tahu. Okey. Matching bonus tahu tak? Tahu, tapi mungkin belum percaya. Ni tak percaya juga. Ni tak percaya, jauhnya nak pergi. Okey, ni boleh lah. Okey. So, dia percaya kat sini je. Jadi, income dia duduk kat sini je lah. Kerja ni je lah. Kerja ni je lah. Padahal penyumbang income yang paling besar kat mana? Ni, dua ni. Ni, kita nak withdraw dah bulan 11 ni. Best je. Percaya tak? Orang yang percaya, dia akan pergi cari mentor dia. Dia akan minta guide. Macam mana nak buat benda ni? Macam mana nak dapat semua ni? Jadi kalau dia tak tanya, mentor dia pun tak berapa berminat nak bercerita. Sebab apa? Nanti buang masa, buang air liur je. Sebab apa? Dia tak minat. Tak percaya pun. Kalau you berminat, nak ambil tahu, mentor cerita tak? Cerita. Lepas tu you percaya, you akan capai, you akan dapat. You nak ambil tahu tak? Saya sebab sampai sekarang Abang Syarul memang review saya. Okey, berapa persen. Kalau kau nak kira, babe, memang gila, babe. Sebab Elkin income dia 5 sen, 6 sen pun dia bagi. Kadang-kadang kurang 1 sen pun dia bayar. 9 sen macam tu kan? Okey, percaya kepada plan pemasaran unik dan adil. Percaya kepada sistem pendidikan Elkin Global mampu menjadikan anda seorang pakar MLM. So 100% purely saya, Abang Mail, Kak Kodi, okey, Hatta Syida, kami 100% belajar melalui sistem pendidikan Elkin. Education Elkin sehingga membuatkan kami kumpul income 1 juta pertama kami kat sini. 100% ikut sistem. Kepercayaan kita terhadap sistem tu sangat-sangat kuat. Jadi kalau ada leader kat sini nak tanya saya, Allah, macam mana leader-leader tu boleh kuat, tahan, kebal, kental, semua ada dalam sistem pendidikan di platform Elkin Global yang anda tak boleh miss bila ada nanti. Boleh tak? Boleh tak? Yang kehadapan ni saya dengar kita akan ada topik sistem satu persatu. Dia akan lebih menguatkan lagi, mengukuhkan lagi kepercayaan anda. Boleh tak? Mengukuhkan lagi dan menyebabkan anda menjadi seorang pakar suatu hari nanti yang orang boleh rujuk. Nak tak? Okey. So, percaya kepada upline yang ikhlas membimbing anda. Percaya sebab upline dekat Elkin ni tak perlukan bayaran. Tak ada sign pun. Ya, orang kata apa?
apply, okay, sebab aku dah jadi downline kau kena bimbing aku. Kau kena angkat phone aku anytime. Aku bila aku perlukan. Tak macam tu. Okay, sekarang ni mentor-mentor kat Elkan ni dia dididik, okay, untuk jadi ikhlas bimbing untuk jayakan anda. Betul? Daripada dia seorang yang tak ikhlas macam tu dekat luar sana sebelum dia join Elkan, bila dia datang ke Elkan, hari-hari dia dididik, dicontohi, ditauladani dengan orang yang ikhlas didik dia, nak tengok dia berjaya, nak tengok dia cepat capai impian dia, cepat boleh bayar hutang dia, cepat capai kebebasan masa dia. Jadi dia betul-betul nak didik kita sungguh-sungguh. Betul tak? Jadi kita kena percayalah dengan mentor kita apa yang dia bagi kita tu. Mentor kita yang bersistem lah, of course lah. Yang bersistem, yang didik, yang bimbing kita, yang review kita. Dia betul-betul, dia kalau boleh nak cepatlah kita berjaya. Dia kalau boleh nak cepat dia jadi macam kita. Apply ni nak cepat dia jadi macam kita. Faham tak Syah? Nak cepat jadi macam apply. Nak tak? Nak pergi Pulau Kapas kan? Boleh kita nak pergi, tapi kita tak boleh pergi hari Isnin lah kalau kita bekerja. Isnin Selasa kat kau dia pergi kan? Ahad, Isnin, Selasa. Okay? So, percaya kepada downline anda, mereka mempunyai potensi yang tidak terbatas. Walaupun pelbagai latar belakang, walaupun dia seorang suri rumah, walaupun dia seorang penggali kubur, tukang kebun, tukang apa, kita kena percaya pada dia. Jangan, orang kata, don't judge a book by its cover. Itu maksud dia. Jangan judge downline kita ni. Warga emas ke, tak warga emas. Mana kau tahu warga emas tu belakang ni semua JMY? Di belakang mak saya tu ada saya. Bakal jutawan Elkan. Sebab Mami Syida ada jumpa mak saya dulu. Betul? Okey, percaya kepada downline anda. Mereka mempunyai potensi yang tidak terbatas dan mereka mampu mencipta kejayaan di platform Elkan Global. Okey, percaya bahawa masa lalu tidak mewakili masa hadapan. Walaupun dulu kita pernah gagal. Okey, kita pernah gagal, tidak berarti kita akan gagal untuk selama-lamanya. Okey, jangan sekali sombong. Ini paling penting. Orang yang sombong, okey, saya dengar tadi sebelum saya datang kat sini, saya ada Abang Syarul ada buka kuliah dalam TV dia, YouTube apa benda tak. Okey, siapa yang ada sombong sebesar zarah, saya cakap, bukan saya cakap, ustaz cakap. Siapa ada perasaan sombong sebesar zarah pun, okey, tiada syurga baginya. Takut tak dengar? Ya Allah, takutnya aku dengar. Saya tak sombong kan? Saya tak sombong tau. Kadang-kadang muka saya masam ke sebab saya sombong. Sebab saya takut nak naik pentas tadi. Nervous peringkat pertama. Betul? Ini dia cakap tau. Jangan sekali-kali sombong dengan kejayaan kita. Sebab besok kita mati, kita jadi tengkorak aja korang. Tinggal tulang memulang je. Tulang-tulang je. Betul tak? So tak usah sombong lah. Betul tak? Rugi je, okey? Berjaya sebesar mana sekalipun, kau ada duit berjuta, berkepuk penuh lah rumah pun, tak payahlah sombong. Okey, sebab apa? Kita akan jadi tauladan kepada orang lain. Sebab generasi kita akan kaya berjaya macam kita juga dan tidak sombong, okey? Dan jangan dah terlalu kecewa dengan kegagalan. Kegagalan tu adalah sebenarnya satu benda yang best. Dia jadikan kita sebagai satu pengalaman. Nampak tak? Pengalaman, iktibar. Kalau kita nampak proses kegagalan kita tu, sebenarnya bukan kita gagal. Dia bagi kita pengajaran. Iktibar apa yang kita boleh ambil daripada kegagalan tu? Pengalaman apa? Supaya orang, the next person yang buat selepas kita, dia tak akan melalui proses tu. Sebab tu Allah bagi kita pengalaman tu. Betul tak? Ini untuk yang ni lah ulasan saya, okey? Dan percaya bahawa anda mempunyai potensi yang tidak terbatas. Jangan meragui kebolehan diri atau menetapkan sekatan ke atas diri. Apa dia sekatan dia? Sekatan dan keraguan akan membawa kebimbangan yang tidak perlu. Ramai orang bimbang pada benda yang tidak perlu. Sekarang gawat, orang tak boleh belanja, orang tak ada duit. Kalau pergi keluar rumah tak ada orang facial, nanti tak tu. Kalau buat iklan kat FB nanti tak adalah orang PM, aku tak hebat lah, aku tak erti lah nak jawab mesej. Macam-macam lah. Benda yang tak perlu dia fikir. Dia perlu fikir apa yang dia nak fokus, apa yang dia nak target, betul tak? Penat tu. Seriously, ramai orang hari ni hidup dalam kebimbangan yang sebenarnya tak perlu kau fikir pun benda tu. Tu biar orang lain fikir ataupun tak payah fikir langsung. Betul tak? Okey? Sekatan dan keraguan. So apa dia benda tu? Tolong delete sekarang. Warga live, delete. Okey, delete sekarang. Apa yang you kena delete? What is that? Saya tidak boleh melakukan perniagaan ini.
Bisnes ni tak sesuai dengan saya. Saya bukan keturunan bisnes. Adik-beradik saya kerja kerajaan dari dulu, kini dan selamanya. Keturunan saya akan datang pun semua akan kerja kerajaan je. Bukan kerajaan tak bagus-bagus. Saya tak kata kerajaan tak bagus-bagus. Adik-beradik saya pun kerajaan ramai. Okey, ni padam. Saya tidak boleh melakukan perniagaan ini. Saya tidak pandai bercakap di khalayak umum. Tak pandai bercakap, tapi kalau bergosip biar umum. Apa? Dahsyat bawang dia punya bau dia. Betul tak? Tapi saya tidak pandai bercakap di khalayak umum. Please lah. Okey, kau tekan butang line tu, kau tutup yang ke bahagian mata tu, kau cakap. Kalau takut sangat, permulaan. Okey? Buat 5 minit dulu. Tak boleh 5 minit, betul 10 minit. Betul 15 minit. Boleh tak? Lama-lama kau gian. Nampak tak? Kan? Okey? Saya tidak mempunyai rakan. Please. Tak ada rakan. Kenduri kahwin anak dia 1000 jemputan kau. Nasib baik sekarang PKP tak boleh jemput ramai. Betul tak? Alasan ni semua alasan yang you must delete. Sebab esok takut diwarisi oleh anak-anak you. Generasi you yang bakal berjaya di depan sana. Kita tak tahu generasi kita, anak-anak kita sekarang. Hari ni orang yang ada ijazah, orang yang ada ijazah ada apa, berapa ramai orang menganggur hari ni, orang yang kena buang kerja, you nampak tak? Betapa challenge hidup sekarang. Nampak tak? Okey? Sebab hari ni you nak demand. Okey, saya ada ijazah, saya ada pengalaman. Yang belakang kau ni ada lagi pengalaman 20 tahun baru kena buang kerja. Kau nak pilih yang baru keluar ijazah ada pengalaman sikit tu ke yang banyak belakang? And then you can demand or not? I nak demand salary 10,000. Tak payah, yang ni aku berdapat pengalaman, ada ijazah, ada apa semua. Ni aku bagi 1,500 je. Nowadays, challenging, right? Okay, so saya tidak mempunyai rakan. Facebook dia penuh kawan, Instagram lagi belum campur, Telegram, WhatsApp, banyak sebenarnya, tapi dia selalu jadi alasan. Saya tidak mempunyai pelajaran yang tinggi. Saya SPM pangkat 3. So, nampak? Ada orang SRP, betul tak? Saya tidak mempunyai pelajaran tinggi. Nak buat bisnes ni tak memerlukan pendidikan yang tinggi. Anda hanya perlu kekuatan dalam kepercayaan anda. Percaya yang anda ni luar biasa hebat. Anda akan cipta rekod sejarah pribadi dalam keluarga anda menjadi seorang jutawan di platform Alken Global. Kan? Tiada yang menjaga anak. Allahu Akbar, dan keluarga saya di rumah. Kalaulah balik 10 tahun lepas, saya bagi alasan anak saya tak ada orang jaga, saya tak duduk atas pentas depan anda hari ini. Betul tak? Hari ni Sabrina bagi tiap aktiviti tadi. Dia bagi tahu saya, Kak, saya pergi cari siapa je boleh jaga anak saya, adik-beradik saya sebab apa? Saya mesti pastikan saya dengan Afiq datang dengan topik ni. Tepukan untuk Sabrina dan Afiq. Betul. Orang yang nak kepercayaan dia kuat, jadi kuat, dia sanggup buat apa saja kan? Dia tak jadikan benda itu sebagai satu alasan tau. Dia akan cari jalan sampai boleh. Bukan dia give up dulu. Tapi ramai orang menjadikan anak dan keluarga kat rumah tu sebagai satu alasan. Kesian, seriously. Jadi hidup dia beralasan seumur hidup. Okay? So ini adalah meninggalkan pemikiran-pemikiran macam ni. Sebab kalau kau kerja kerajaan, kau kena 3 anak juga. Pergi kursus. Pandai pula kau cari orang jaga. Betul tak? Kan betul tu kan. Betul. Formulasi corak pemikiran kita boleh diubah dan ditukar. Abang Syarul dulu daripada tak percaya, bukan sangat tak percaya, pergi Google cari supaya bini dia berhenti buat bisnes ni. Betul. Tu lelaki aku kat belakang tu, nampak tu? Betul. Dia Google cari apa penyebab bini dia kena stop buat bisnes ni. So maksudnya corak pemikiran tu boleh diubah dan ditukar. Asalkan kita nak dengan tak nak je. Alright? So jangan buang masa seumur hidup anda dengan percaya kepada tidak boleh. Ramai orang hidup dalam macam ni di luar sana. Ramai. Dia selalu cakap dia tak boleh, dia tak luar biasa. Padahal kalau dia tengok apa Nick tadi tu, tak ada tangan, tak ada kaki kot. Betul tak? Okey, ramai orang hidup dengan percaya kepada tak boleh. Itulah tak boleh, anak tak ada orang jaga. Saya dengar anak tak ada orang jaga ni daripada start saya buat Alken sampai sekarang. Dan akan ada lagi di depan, esok saya akan jumpa. Percayalah. So you tak payah worry pun benda tu. Boleh? Okey, selagi anda mahu, anda pasti boleh. Selagi anda tabah menghadapi cabaran dan dugaan yang mendatang, hidup anda pasti menarik dan gemilang. Best. Okay, tengok benda negatif, best. Tengok benda positif, lagi best. Betul tak? Okay, so kita kena bukan tabah tau, kita kena outcome yang positif. Tabah tu memang confirm lah, tapi outcome kita terhadap situasi tu.
Saya tengok ramai orang, outcome pada situasi tu mendorong kepada melemahkan diri dia untuk menjadi penggerak, untuk dia pergi. Sebab dia ada masa, tahun 2020 ni tinggal berapa bulan je lagi tau. Kita dah nak tak jumpa dah 2020 ni. Maksudnya kalau 2020 ni lockdown, dia buang masa 1 tahun lockdown diri dia, okay, dengan memikirkan benda yang negatif tadi. Sebab outcome dia negatif. You understand what I mean? Cakap putih pula kan? Tiba. Okay? Okay, selagi anda terus mempercayai diri dan ikon global, anda pasti akan menjadi seorang pemenang dalam industri dunia MLM. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Anda pasti cipta kegemilangan anda di persada dunia Elkan Global dan menjadi jutawan. Sekian, jumpa anda di puncak jutawan. Sekian, terima kasih. Sebutan gemuruh kepada Presiden Arisha Osman. Teruskan tepukan gemuruh anda. Adakah anda percaya kepada diri anda sendiri? Adakah anda percaya? Kuat ke tak kuat? Ya ke ni? Marah. Saya tak marah. Okey. Dan terima kasih Kak Arisha sekali lagi. Terima kasih di atas perkongsian, di atas topik yang sangat membuka mata hati kita. Daripada mata turun ke hati. Gitu. Okey, maka